Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Radina billahi rabbana bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin an-nabiyyi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum tu jemaah, saya nak minta jemaah tengok sebelah kanan nanti. Sebelah kanan ni ada satu masjid yang ada hubung kait dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak masjid yang ada menara tu? Tu. Masjid itu dipanggil sebagai Masjid Al-Ijabah. Masjid Al-Ijabah ini dulu boleh masuk, boleh ziarah. Dikatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pergi ke masjid itu dan Nabi solat dan sujud terlalu lama. Dan dikatakan Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 doa. Ini saya simpulkan saja sebab kita akan ziarah ke beberapa tempat yang lain. Sebab semua keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kena ingat, kalau Nabi gembira, gembira Nabi itu untuk umat. Kalau Nabi bersedih, bersedih Nabi itu untuk umat. Kita kena ingat 2 benda tu. Nabi kalau gembira, kalau Allah berikan ganjaran kepada umat Nabi Muhammad, Nabi lebih gembira daripada khabar tu. Tapi kalau ada berita yang kurang menggembirakan Nabi, Nabi sujud seakan-akan Nabi wafat dalam keadaan sujud. Maknanya Nabi sujud untuk kita, dan sujud Nabi itu terlalu lama. Tadi masjid yang kita lalu itu Masjid Al-Ijabah. Masjid Al-Ijabah tu ada hubung kait dengan umat, ada hubung kait dengan kita. Nabi SAW datang dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi minta 3 hal. 3 hal Nabi minta kepada Allah, dan 3 doa yang Nabi minta kepada Allah. Tapi Allah perkenankan 2 doa. Satu doa Allah simpan. Doa yang pertama, Nabi minta kepada Allah, jangan uji umat aku dengan banjir yang teruk seperti banjir Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam banjir habis muka bumi. Tapi sekarang ni banjir kita ni banjir yang belum lagi melampaui daripada kemampuan akal manusia. Dan Allah perkenankan doa yang pertama. Doa yang kedua, Nabi minta kepada Allah, jangan sampai umat aku ni diuji dengan kelaparan dan kemarau yang teruk. Dan Allah perkenankan doa Nabi. Sehingga sekarang belum lagi ada umat, keseluruhan umat Nabi Muhammad di muka bumi yang kelaparan yang sangat dahsyat. Dan doa yang ketiga, ini yang kita kena ambil tahu, dan inilah dia akhir zaman yang berlaku. Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya umat aku ini ada kesefahaman. Tapi doa ini Allah simpan, dan sampai sekarang umat Nabi Muhammad tidak ada kesefahaman. Kita tengok apa yang berlaku di bumi Palestin, kita tengok apa yang berlaku di bumi-bumi Arab, dan kita tengok apa yang berlaku di bumi Malaysia, dan kita tengok apa yang berlaku dalam hal ehwal keluarga kita. Pasti ada salah faham di antara kita. Jadi insya-Allah hari ini kita akan ziarah tempat-tempat yang ada kaitan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan asbab kita ziarah ini tidak lain dan tidak bukan, setidak-tidaknya Nabi tersenyum melihat kita di syurga nanti. Alhamdulillah, ada di antara jemaah yang sudah pun pergi melaksanakan ibadat umrah dibimbing oleh sahabat saya Ustaz Mahfuz, dapat melihat kepada Kaabah, dapat sentuh kepada Kaabah, dapat melakukan ibadat tawaf, dapat melakukan ibadat sa'i, kemudian bertahallul, menggugurkan segala dosa-dosa kita. Hari ini jemputan yang Allah berikan kepada kita ini satu jemputan yang sangat mahal. Kalau nak diukur dengan dosa, dengan kelalaian, semua yang kita buat ni tak mampu untuk kita huraikan betapa nikmatnya Allah berikan kepada kita pada hari ini. Mata yang setiap saat melihat kepada maksiat, mulut yang sombong, mulut yang takabur, mulut yang lupa dan lalai kepada Allah. Hari ini Allah kurniakan nikmat, Allah berikan izin kepada kita sampaikan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Betapa besarnya nikmat Allah berikan kepada kita. Bukan sekadar itu saja, Allah kurniakan kepada kita dapat beribadat di syurga. Ada yang dah masuk Raubah. Hari ini kita bakal melihat makhluk syurga, iaitu Bukit Uhud. Saya minta bila sampai saja di Bukit Uhud, masing-masing macam Haji Yun cakap, saya bukan minta mendengar pengisian saya, tidak.
tapi ambillah iktibar daripada pengisian di Bukit Uhud. Sebab apa? Bukit Uhud merupakan, peperangan Uhud merupakan peperangan yang sangat-sangat dahsyat. Bayangkan Islam datang pada hari ini, pada kita ini dengan senang. Tetapi Islam datang yang diserukan oleh Nabi Muhammad bersama dengan para sahabat dengan luka parah dan kematian syahid yang sangat dahsyat. Peperangan Uhud merupakan peperangan balas dendam, yang mana orang-orang kafir Quraisy bukan sekadar nak membunuh sahabat Muhammad dan juga Nabi Muhammad, tapi mereka mencacatkan tubuh badan jasad para syuhada Uhud. Bayangkan ada syuhada Uhud yang sudah meninggal dunia, yang dah syahid, dia ambil pedang, dia ambil tombak, dicucuk matanya, dipotong tangannya, dipotong telinganya. Sayyidina Hamzah dipotong badannya, perutnya, diambil hati dan digigit dengan kejam oleh Hindun. Kerana apa? Mereka memang nak balas dendam. Jadi kita faham. Kejap lagi saya akan kongsikan pengisian di Bukit Uhud. Peperangan Uhud ini, peperangan dia, matlamat dia dua je. Orang kafir Quraisy dua saja. Yang pertama, mereka nak bunuh Nabi Muhammad. Yang kedua, mereka nak cederakan para sahabat ataupun mereka-mereka yang telah syahid dalam peperangan Uhud. Kerana apa? Kerana mereka kalah dalam peperangan Badar. Saya dah pergi pun Badar. Siapa yang berkesempatan, cubalah aturkan masa untuk pergi ke Badar. Satu tempat yang sangat menyentuh hati. Pada bulan Ramadan, yang dikatakan Nabi pergi ke sana dalam keadaan tidak ada apa-apa persiapan. Sahabat-sahabat masuk Islam, terus dapat semboyan pergi berperang, tanpa mengetahui bagaimana nak main pedang, bagaimana nak memanah, bagaimana nak mengaturkan strategi peperangan. Dan pergi ke Badar bukan tujuan dan niat untuk berperang, cuma untuk menghalang Abu Sufyan daripada merampas harta-harta orang-orang Muhajirin. Tapi Abu Sufyan yang ketika itu belum memeluk kepada agama Islam, dia buat fitnah, dia mengatakan yang dia diserang oleh tentera Muhammad. Jadi 1000 orang bala tentera daripada kaum kafir Quraisy datang ke Badar, sedangkan Nabi bersama dengan 303 orang sahabat, 313 orang sahabat yang tak ada apa-apa persediaan, berperang tanpa ada apa-apa bekalan. Sebab itu peperangan Badar, Allah Subhanahu wa taala meletakkan dalam Al-Quran, Allah meredai kepada peperangan Badar dan mereka-mereka yang bersama dalam peperangan Badar. Sangat dahsyat. Allah hantarkan bantuan, dikatakan di Jabal Malaikah, Nabi melihat kanan dan kiri Nabi, malaikat-malaikat memakai serban berwarna merah, ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, melibas senjatanya dan terlihat terpotongnya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, antaranya Abu Jahal. Jadi mereka nak balas dendam, mereka atur strategi dengan peperangan Uhud. Ingat, peperangan Uhud ni peperangan yang kita boleh jadikan iktibar. Bagi kadang-kadang kita dalam kehidupan, kita ada masalah, kita ada kadang-kadang kurang keyakinan, mental kita down, kadang-kadang kita sampai nak putus asa, kadang-kadang sampai kita nak give up dan sebagainya. Dengar pengisian Bukit Uhud. Kadang-kadang ada orang sampaikan, Bukit Uhud ni, peperangan Uhud ni Nabi kalah. Salah, Nabi tak kalah pun. Sebab peperangan Uhud ni ada 3 fasa. Pertama, kedua dan yang ketiga. Kita dengarkan yang kedua dengan yang ketiga nanti sampai di Bukit Uhud nanti insya-Allah, supaya kita dapat ambil mood dan supaya kita dapat ambil macam mana Nabi berperang bersama dengan para sahabat, bagaimana Nabi memakai 2 baju lapisan perang. Satu baju lapisan Nabi dalam peperangan Uhud 30 kilo. 30 kilo dekat atas badan Nabi. 2 helai baju besi Nabi pakai 60 kilo daripada pagi sampai ke zuhur. 60 kilo. Sebab apa? Nabi bermimpi bahawa peperangan ini peperangan yang sangat dahsyat. Saya akan kongsikan pengisian nanti di Bukit Uhud nanti.